dia dikeluarkan pada tahun 2000 ke atas. Makna kata tak adalah lama sangat, tapi orang kata payah nak jumpa model ni, iaitu Pro 2. Hai semua, saya Taqib Muhaimin. Sebelum ni saya ada buat satu video 4 model Proton 4+1 model Proton yang semakin dilupakan. Tapi kali ni saya nak buat video bagi penggeluar adik dia, adik lain mak lain bapa iaitu Pro 2. Jadi 3 model Pro 2 yang orang kata semakin dilupakan ataupun orang kata makin pupus lah. Jadi kalau nak tahu macam biasa, tengok dulu gambar statistik ni. Saya nak minta korang semua sama-sama naikkan peratus yang subscribe tu lagi tinggi daripada yang sekarang ni dengan cara subscribe channel saya Taqib Muhaimin, tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi dan update terbaru daripada saya, dan lepas tengok video ni sokong saya dengan cara tekan button like. Kalau Proton ditubuhkan pada tahun 1983, Pro 2 ni dia muncul ataupun ditubuhkan pada tahun 1992. Dia lambat sedikit lah. Dan Pro 2 adalah singkatan bagi perusahaan otomotif kedua. Yang kedua, Dan seperti yang kita tahulah, Pro 2 ni dia keluarkan model yang pertama. First model adalah Pro 2 kancil pada tahun 1994. Dan pada awal penubuhan Pro 2 ni, target dia orang adalah untuk keluarkan model kereta yang kecil dan compact sahaja. Tapi sekarang dah berbeza lah. Pro 2 ni dia dah macam bersaing dengan Proton, dengan target market segmen kereta yang sama dengan Proton itu sendiri. Contoh, saya bagi contoh macam model Pro 2 Myvi. Myvi seperti kita tahu, dia memang bersaing rapat dengan Proton Iris, dan kalau ikut rekod memang jualan Myvi lebih laris daripada Proton Iris sebenarnya. Tapi kan, walaupun jualan Pro 2 orang kata memang meletup lah, kau setiap tahun memang ada hit je dia punya target tu, kadang-kadang lebih daripada target tu, tapi tak semua model laku keras. Makna kata lagi-lagi pada peringkat awal Pro 2 ditubuhkan, dia keluarkan model-model, serta model tu tak adalah orang kata hit sangat dia punya target pada masa dulu, berbanding dengan sekarang ni berbeza lah. Jadi daripada model yang kata tak berapa nak laris jualan ini, menjadikan model-model Pro 2 ni semakin dilupakan, ataupun orang kata orang dah tak ingat dah ada sebenarnya model ni dalam range model-model Pro 2. Dan mungkin juga akan ada orang kata macam, orang akan berfikir lah kalau jumpa model tu atas jalan raya kan, orang tak cam itu adalah model Pro 2 sebenarnya. Jadi apa dia ketiga-tiga model tu yang semakin dilupakan? Yang pertama ialah Pro 2 Rusa. Rusa ni ataupun orang kata Pro 2 Rusa lah, dia merupakan sebuah minivan ataupun microvan yang pertama dikeluarkan oleh Pro 2, dan Pro 2 adalah pengeluar pertama van bagi syarikat otomotif tempatan. Makna kata dia lebih awal daripada Proton Juara. Dia lagi awal. Pro 2 Rusa ni dia dilancarkan pada 1996, sama je dengan kata kancil, tapi mungkin bulan yang berbeza, dan dia punya pengeluaran dia, produksi dia sehinggalah ke tahun 2007. Satu tempoh yang lama lah sebenarnya. Makna kata boleh tahan juga dia punya jualan tu. Dan model Rusa ni macam biasalah, kalau Proton dia ada kerjasama, Pro 2 pun ada kerjasama. Model Rusa ni adalah hasil rebash daripada model Daihatsu. Kalau Proton dia bekerjasama dengan Mitsubishi, Pro 2 dia bekerjasama dengan Daihatsu, dan Daihatsu sampailah ke sekarang memang ada share lah dalam Pro 2 ni. Jadi Pro 2 Rusa adalah hasil rebash dan menggunakan platform daripada model Daihatsu Zebra. Daihatsu Zebra, korang boleh tengok gambar tu kan, hampir sama, body memang sama lah. Yang membezakan adalah reka bentuk lampu depan, kemudian emblem ataupun logo Pro 2 yang ditukar, kemudian adalah sedikit kemasan-kemasan di lampu belakang, dan dalaman steering tu memang steering Pro 2 lah dengan logo Pro 2, semua benda tu kan. Kata minor change juga pada model Pro 2 Rusa ni, boleh kata touch up sikit-sikit jadi sebuah Pro 2 Rusa. Semasa dilancarkan pada tahun 1996, dia didatangkan dengan tawaran sisi enjin 1.3 liter. Kemudian pada tahun 1997, next year tu dia dah perkenalkan tawaran sisi enjin yang lebih besar, iaitu dengan sisi enjin 1.6 liter. Tapi walaupun orang kata dia punya production dia satu tempoh yang panjang, saya fikir Pro 2 Rusa ni payah juga nak jumpa kat atas jalan raya sekarang ni. Sebab apa Cuba fikirkan. Okey, itu adalah model yang pertama yang semakin dilupakan. Model yang kedua ialah Pro 2 Kembara. Kembara. Lagu ada lagu Kembara tu kan. Kembara. Pro 2 Kembara adalah sebuah SUV di segmen A, dan dia dilancarkan pada tahun 1998. Dia punya production dia sehinggalah ke tahun 2007. Sama macam Pro 2 Rusa, dan model Kembara ni dia hasil rebash daripada model Daihatsu
Terios J100. Terios ke lebih kurang macam itulah sebutan dia. J100 dia punya chassis dia, kod chassis dia. Dan saya nak berkongsi sebenarnya pengalaman lah. Orang kata satu perkara yang menarik ada pada produk kembara ni. Okay, walaupun dia punya enjin dia kecil dia sebenarnya kan, tapi dia punya bunyi mengaum tu macam sebuah enjin kereta V8. Bunyi tu macam ribut, pergi macam siput. Bunyi tu memang ambil peranan lah orang kata. Tapi berdasarkan pengalaman keluarga saya ada satu kereta kembara dulu. Orang kata walaupun dia sebuah kereta yang kecil, tak lebar lah, dalaman ni memang tak lebar, memang compact je, tapi dia bagi satu feeling yang orang kata selesa. Sebab dia sebuah kereta tinggi. Dia SUV kan. Bila tinggi ni kita boleh nampak jalan tu dengan jelas, apa yang ada atas jalan tu sebenarnya, permukaan jalan tu dengan jelas. Jadi bagi satu feeling yang selesa duduk dalam kembara ni. Itu model kedua produk kembara. Model yang ketiga semakin dilupakan. Model ni tak lama pun. Kalau kata dia keluar pun pada tahun 2000 tahun dia dikeluarkan pada tahun 2000 ke atas. Makna kata tak adalah lama sangat. Tapi orang kata payah nak jumpa model ni, iaitu Pro 2 Nautica. Pro 2 Nautica ni dia adalah daripada rebatch daripada model Daihatsu Terios generasi yang kedua. Kalau tadi kembara daripada generasi yang pertama Terios, ini daripada generasi kedua dengan kod chassis dia J200. Kalau produk kembara dia berada di segmen A kan. Produk Nautica ni dia dah beralih ke segmen B. Maknanya kata lebih besar lah punya saiz dia tu, pertambahan saiz tu. Apa yang menarik pada produk Nautica ni adalah Pro 2 dia import sepenuhnya model produk Nautica ni ataupun Daihatsu Terios J200 ni kan, sepenuhnya daripada Jepun. Dan dia adalah 4-wheel drive walaupun kereta kecil je, SUV kecil je, tapi dia pacuan 4 roda. Dan disebabkan dia diimport sepenuhnya daripada Jepun, menjadikan harga Nautica ni memang tak murah lah orang kata pada masa dilancarkan, iaitu pada 89,900. Tapi on the road termasuk insurans lah, tapi masih lagi dikonsider sebagai harga yang agak keterlaluan dan kurang kompetitif bagi saiz SUV di segmen D tu. Produksi Nautica adalah yang orang kata paling pendek sekali antara kesemua model-model Pro 2 yang ada daripada dulu sampailah sekarang. Dan daripada start pengeluaran ni pada tahun 2008 sehingga ke tahun 2010, tak sampai 3 tahun. Kenapa tu? Dan sepanjang tempoh produksi tu kan, hanya 489 unit saja yang terjual sepanjang tempoh yang singkat tu. Ibarat orang kata macam ni level macam jualan Lamborghini ataupun Rolls Royce ni kan. Tak sampai berapa tahun, tak sampai 1000 pun unit terjual. Maknanya kata memang tak laku sangat lah Nautica ni. Jadi Pro 2 pun hentilah produksi atas alasan nak fokus kepada pembuatan tempatan. Dan katanya lah alasan dia tak dapat approve permit yang mencukupi untuk import kereta. Approve permit ni adalah AP lah. Selain tu, faktor yang menyumbang kepada tak lakunya jualan Nautica ni adalah disebabkan persaingan dengan Toyota. Yang mana pada tahun yang sama juga Toyota bawa masuk model Toyota Rush. Rush ni orang kata dia Daihatsu Terios versi yang long wheelbase lah, dengan tawaran 7 tempat duduk, yang mana harga yang ditawarkan pada Toyota Rush ni adalah lebih kompetitif berbanding dengan Nautica yang menawarkan 5 tempat duduk sahaja. Walaupun dia bukan all-wheel drive, tapi itulah orang tahu rakyat kita ni dia lebih memilih, bukan penting sangat pun pada masa itulah. Dia orang tak pentingkan sangat dari segi pacuan 4 roda, tapi dia orang pentingkan dari segi practicality yang ada pada kereta tu. Apa yang mampu ditawarkan pada kereta tu untuk mungkin sebuah keluarga lah. Sangat sesuai bagi sebuah keluarga. Dan daripada tawaran dan package yang ditawarkan pada Toyota Rush itu menjadikan orang Malaysia lebih memilih Rush berbanding Nautica. Baiklah, daripada ketiga-tiga model tu kan, anda rasa model mana yang paling senang lah nak jumpa berdasarkan pengalaman anda berada di lokasi anda semua? Model mana yang paling senang nak jumpa dan model mana yang paling payah nak jumpa? Kalau saya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, model yang paling payah sekali nak jumpa adalah Pro 2 Nautica. Kalau jumpa pun memang kata barang rare kot. Walaupun dia bukan model yang lama sangat pun, tapi payah nak jumpa. Rusa senang lagi, kembara paling senang lah saya rasa. Dan kesemua model-model tadi tu sebenarnya ada penyambung legasi dia sekarang walaupun tak guna nama asal. Contohnya macam Rusa beralih kepada Alza, dan daripada kembara ke Nautica sekarang ni ialah Pro 2 Arus. Tapi sayanglah tak guna nama asal. Mungkin nak lebih, kata nak nama tu nak lebih komersial kot.
Dan saya sebenarnya ada soalan tambahan nak tanya korang ni. Mungkin ada yang tahu bila sebenarnya Pro 2 dengan kod D55L nak dilancarkan di Malaysia? Ada info tak? Kalau ada, mungkin korang boleh share komen di bawah. Kita berkongsi info Jadi setakat itu saja perkongsian saya dalam video ni untuk anda. Terima kasih tengok video ni, terima kasih subscribe channel saya, dan kalau anda rasa video ni bagi manfaat, sharekan video ni. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye guys. Okay, mana kata